Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan teruskan dengan ulang kaji kita untuk teknik membina catapai pula. Dan kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk mengira nisbah jejari bagi catapai perbandingan. Welcome to YouTube channel Zalina Basi. Okey, untuk soalan catapai, cikgu pilih soalan ini. Okey, ini soalannya. Okey, ini soalannya. Kita mula dari sediakan catapai yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan jumlah perbelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan mengikut sektor bagi tempoh masa yang dinyatakan. Okey. Jadi dia tak bagi tahu nak bina catapai apa. Dia just bagi tahu catapai yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan. So ini keyword yang kedua, catapai perbandingan. Okey, jadi bermakna mesti ada dua perkara yang hendak dibandingkan dan dia minta perbandingan itu dibuat dalam bentuk catapai. Okey. Jadi nak tajuk nak pilih dari mana? Tajuk bermula dari sini, daripada perkataan perbandingan jumlah perbelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan mengikut sektor bagi tempoh masa yang dinyatakan. Okey, boleh tak nak salin terus bagi tempoh masa yang dinyatakan ni? Tak boleh. Kita kena nyatakan tahun bila. Tempoh tu perlu dinyatakan. So kalau tak ada dalam tajuk, kita kena cari di dalam soalan dekat bawah ni. So kalau kita lihat kat sini, perbelanjaan kerajaan persekutuan pada tahun 2005, manakala perbelanjaan persekutuan pada tahun 2015 dan 2016. So kita tengok ada tak tahun lahir lagi. Okey, kat sini 2015. Kat sini 2015. Maksudnya sepanjang soalan ini hanya dinyatakan tentang 2015 dan 2016 sahaja. Okey, jadi bermakna dalam soalan ini tempohnya adalah bagi tempoh atau kita tukar kepada bagi tahun 2015 dan tahun 2016. Okey, ini tempohnya. So yang ini tak boleh pakai. Yang ni kita tak padam, kita padam nanti masa nak tulis tajuk, kita tak pakai yang bagi tempoh masa yang nyatakan tu. Kita ambil yang ini. So bila dah ada ini perbandingan, ada isunya, mengikut sektor dan ada tahun, barulah betul tajuk kita nanti. Okey, itu cikgu saja nak ulang kaji berkaitan dengan tajuk, sebab tajuk sangat penting. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan bentuk jadual untuk catapai perbandingan. Okey, jadi ini ialah bentuk soalan catapai perbandingan. Okey, jadi ini ialah jadual untuk catapai perbandingan. Jadi pelajar lihat di sini. Dalam jadual catapai perbandingan mesti ada perkara-perkara ini. Mesti ada 2 tahun ni, kanan dan kiri, dan dalam setiap tahun tu mesti ada 3 perkara ni. Jumlahnya, peratusnya dan sudut. Jumlah, peratus, sudut. Okey, dan juga sektornya dekat sini. Okey, ingat kalau kita nak buat graf, sektor ini nanti akan berada di petunjuk. Okey, ni cikgu ulang kaji semula. Okey, and then tahun ini akan berada kalau ini nanti untuk catapai, nanti cikgu tunjuklah kat mana kedudukannya. Jadi tapi semua ini penting di dalam catapai. Okey, lihat dekat bawah ni telah dinyatakan nisbah jejari 1. Ini bentuk nisbah. Okey, 1 nisbah 0.94. Okey, ada pelajar tanya cikgu, boleh tak nak ubah
nak bundarkan nilai 0.94 ni kepada yang paling hampir. Maksudnya dia nak tukar, mungkin nak tukar kepada 1 ke. Okey, tak perlu kerana kita akan gunakan nilai ini nanti untuk kita bina catapai. Okey, nanti cikgu tunjukkan macam mana. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan formula untuk mengira nisbah jejari bagi catapai. Macam mana nak kira boleh dapat nombor ni. Tu yang cikgu nak tunjuk. Okey, ingat nisbah jejari ni pelajar yang kira tau, bukan diberi. Pelajar yang kira. Jadi bagaimana nak dapatkan nombor macam ni? Ni kita dah tahu jawapan dia, tapi macam mana kita kira nak dapat nombor ni? Okey, itu yang cikgu nak tunjukkan hari ni. Okey, jadi formulanya formula untuk mengira nisbah jejari bagi catapai perbandingan, dia mesti macam ni. Nisbah jejari mesti ada dua. Nisbah mesti ada dua titik ni. Ini ialah simbol untuk nisbah. Okey, satu ni apa? Satu ni ialah nilai ni dekat sini. Okey, kalau kamu lihat di sini ada perkataan jumlah. Okey, ini untuk tahun 2015 dan ini untuk tahun 2016. Okey, jadi tahun 2015 ni kita namakan dia sebagai tahun awal. Okey, tahun awal. Okey, tahun 2016 ni kita sebut tahun akhir. Maksudnya siapa dulu? Siapa dulu tu kita panggil tahun awal, siapa yang kemudian tu kita sebut tahun akhir. Nanti lepas ni jika ada tempoh yang berbeza, jadi kamu kenal pasti yang mana awal, yang mana akhir untuk dapatkan formulanya. Okey, untuk untuk kirakan nisbah jejarinya. Okey, jadi tadi cikgu nak tunjukkan tahun awal dan tahun akhir, dan ini jumlah, ini jumlah. Okey, dekat sini jumlahnya. Ini jumlah untuk tahun awal dan ini jumlah untuk tahun akhir. Jadi dua jumlah ini penting untuk kira nisbah jejari. Jadi bagaimanakah formulanya? Okey, sekejap cikgu tunjukkan. Ini cikgu namakan dia sebagai jumlah 1. Yang ini cikgu namakan dia sebagai jumlah 2. Okey, jadi formula dia macam ni. Okey, kamu kira dulu jumlah. Jadi kita pun nak lukiskan catapai kita. Kamu ambil lah jangka lukis kamu dan ukurkan. Ambil jangka lukis kan. Ini kan pensel. Ini kan yang tajam. Okey, yang tajam tu, jarak antara yang tajam ni dengan pensel ni, jarak ni mesti pastikan dia 4 cm. Baru cocokkan dekat pangkah ni. Okey, cocokkan kat sini dan lukiskan. 2 bahagi jumlah 1. Dah kira, barulah dapatkan hasil punca kuasa 2 nya berapa. Nanti baru boleh dapat. Okey, contoh. Contoh kita gunakan formula ni. Okey, 1. Kenapa kat sini 1, cikgu? 1 ini bermakna ini adalah nilai dia yang awal. Asalnya macam ni. Asalnya nilai dia macam ni, jumlah 1 ni. Okey, tetapi bila ada perkembangan seterusnya, tahun yang akan datang, adakah dia masih lagi sama dengan nilai 1 ataupun dia berubah? Sebab tu formula yang kedua ni kita kena kirakan. Okey, contoh kat sini 46417 bahagi dengan jumlah yang pertama 792. Okey, sebab tu kita kena letakkan jumlah 1 itu di bawah sini. Okey, sebab kita nak tengok perubahannya. Okey, pada tahun yang kedua ataupun tahun yang terakhir tu. Sebab tu depan ni 1 dan yang belakang ni kita kena kirakan berapakah nilainya. Okey, so cuba tolong cikgu kirakan berapa dapat punca kuasa 2 ni. Okey, 1 nisbah punca kuasa ni dapat berapa? 46417 bahagi 52792.
Okey, kamu akan dapat 0.8792. Okey, lepas tu daripada ni 0.8792 punca kuasa, tekan punca kuasa 2 ni. Kamu akan dapat 1 nisbah 0.937. Okey, yang ini barulah boleh bundarkan dia. Jadi 1 nisbah 0.94 kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, boleh faham beginilah cara untuk mengira formula mengira nisbah jejari. Okey, kalau nak bundarkan daripada 3 tempat perpuluhan ni kepada 2 tempat perpuluhan boleh. Okey, tapi kalau daripada 2 tempat perpuluhan nak bundar jadi 1 tak boleh. Okey, jadi begitulah cara untuk kita kirakan nisbah jejari bagi cartapai perbandingan. Okey, ini kita baru kira nisbah jejari. Okey, biasanya selepas kita kira nisbah jejari, kita akan kirakan skala jejari. Kita panggil dia skala jejari. Okey, apa fungsi skala jejari ni? Fungsi skala jejari untuk kita bina cartapainya. Kalau dah ada nisbah jejari je, tak boleh nak terus lukis cartapai. Mesti ada skala jejari. Okey, skala jejari kita akan gunakan daripada hasil pengiraan cartapai. So, cartapai kita daripada hasil pengiraan nisbah jejari. Okey, nisbah jejari kita ialah 1 nisbah 0.94. Okey, kalau untuk skala kita tambahkan, kita darabkan dengan 4. Okey, ini juga bergantung pada cikgu kamu. Kalau cikgu, untuk pelajar cikgu darabkan dengan 4. Cikgu akan minta pelajar cikgu darabkan dengan 4. Okey, ada juga cikgu yang minta pelajar mereka untuk darab dengan 3. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ikut je macam mana yang cikgu kamu ajar. Okey, tetapi hasilnya tetap sama. Cuma gambar rajahnya akan jadi kalau 4 ni gambar rajahnya cukuplah muat dengan kertas graf kita tu nanti. Okey, so kita kirakan bila kita dah, yang ini nisbah jejari tadi warna merah ni. Okey, yang kita darabkan dengan 4. So darabkanlah. 4 darab 1 4 nisbah 0.94 darab 4 berapa? 3.76. So ini ialah skala kita. Okey. Skala dia ada unit. Unit dia ialah sentimeter. Tapi nisbah jejari tak ada unit. Unit dia ni. Tengah ni unit dia. Okey? 2 titik tu. Jadi jangan kamu letakkan 1 nisbah 0.94 cm. Kalau kamu buat macam tu salah. Salah terus salah. Jadi pastikan kamu tahu kalau skala baru ada unit cm, tetapi kalau nisbah jejari tak ada. Okey, cikgu padam nanti kamu ingat betul pula. Okey, jadi skala ni 4 cm dan 3.76 cm. Okey, so bila kita dah ada skala jejari, barulah kita boleh bina cartapai kita. Okey, ini kertas graf cikgu dah sediakan, dan ini jadual yang kita akan gunakan untuk bina cartapai kita. So ingat tadi nisbah jejari 1 nisbah 0.94, skala jejari 4 cm nisbah 3.76. Okey, jadi barulah kita boleh lukis kat sini. Okey, seperti biasa. Sama juga kalau cartapai, kedudukannya mesti sama juga. Kat atas ni mesti simpan untuk tajuk, kat bawah mesti simpan untuk sumber. Lepas tu ada baki ni untuk petunjuk. Okey, kemudian barulah kita berikan
ruang untuk catapai kita nak buat macam mana. Okey. So kat sini cikgu bagi tips lah. Okey, kat sini 4 cm. Okey, kita tengok carikan 4 cm kat sini. So pelajar dah tahu 2 ni sama dengan 2 cm. So kalau ni bermakna 4 cm lah. Kan? Okay, jadi kita tengok sebelum tu kita kena pastikan bahawa kedudukan kertas kita ni, catapai kita nanti berada dekat center kan. Jadi kita tahu yang ini semua ialah 11 kotak kan. Jadi 11 kotak kita bagi 2 lah. 11 kotak yang kat tengah-tengah ni dekat tepi ni kita dah simpan. Tepi ni biarkan kosong, tepi sini pun biarkan kosong, and then dekat tengah-tengah pun biarkan kosong. So ni ada 11 tolak 2 tinggal 9 tinggalkan kosong kat tengah-tengah. Supaya tak bercantumkan nanti catapai kita. So nampak tak ada baki 4 kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi dekat sinilah kita nak bina catapai kita nanti. Kita carilah center dekat mana. Okey. Kita tengok kat sini center dekat mana? Kat mana letak center dia? Kita tengok kat sini. 1, 2, 3, 4 cm, 4 cm. So dia dekat sinilah. Dan ni pun sama. Dekat sini. Okey, 4 atas, 4 bawah. Jadi dekat sinilah kedudukannya. Sama juga yang ni. Gitu. Okey, kenapa cikgu tinggalkan ruang ini? Ini nanti kita nak tulis, kita nak labelkan dia, label catapai kita. Kat bawah ni nanti kita nak tulis ni nisbah jejari berapa dan sebagainya. Okey, jadi kena ada sini, tinggalkan 2 ruang kosong kat sini. So untuk catapai kita letak kat sini. Okey, jadi kita dah tahu kedudukan catapai kita. Now kita dah boleh lukiskan catapai. Yang ni kamu ukur ni yang tajam tu, dan ini pensilnya. Ukur dekat-dekat pembaris 3.76. Agak-agak lah Okey, jadi pun cikgu punya catapai dekat sini. Okey, jadi yang cikgu nak tunjukkan dekat pelajar ialah, okey, lihat di sini catapai yang pertama dengan catapai yang kedua. Okey, yang pertama saiznya berbeza. Kenapa? Tidak semestinya catapai yang pertama mesti lebih besar daripada yang kedua, dan tidak semestinya catapai yang kedua mesti lebih besar daripada catapai yang pertama. Sebenarnya kedua-dua saiz catapai ini bergantung kepada jumlah di sini. Okey, cuba kamu lihat di sini. Jumlah pada tahun 2015 lebih besar daripada tahun 2016 kan? Okey, jadi secara logiknya memang patutlah saiznya juga akan jadi lebih besar pada tahun 2015 berbanding tahun 2016. Okey, jadilah itu. Jadi skala jejari ini fungsinya untuk kamu melukis. Okey, ingat, fungsi skala jejari adalah untuk kamu melukis kedua-dua jenis catapai ini dekat sini, saiznya. Okey, nisbah jejari ini pula untuk kamu menentukan perbandingan antara kedua-dua jumlah ini. Kedua-dua jumlah ni di sini. Okey. Itu tujuannya. Perbandingan antara nilai awal dengan nilai yang nilai akhir tu. Jadi daripada perbandingan tu barulah kita lukiskan dekat dalam kertas graf ni dengan menggunakan kaedah catapai. Okey, hasilnya inilah hasilnya. Okey. Sebab kenapa cikgu jelaskan di sini, kerana terdapat pelajar yang tidak faham. Dia ingat yang kedua ni mesti selalu je lebih besar berbanding yang pertama ataupun sebaliknya. Okey, jadi konsepnya di sini ialah dia bergantung kepada jumlah keseluruhan di dalam
jadual yang telah kamu bina tu. Dan tujuannya adalah untuk membuat perbandingan. Jadi kamu mesti yakin bahawa dalam saiz catapai ini kamu boleh rujuk kepada jumlah yang diberi ni. Jumlah keseluruhan yang diberi ni. Jadi kalau kamu lihat next time, kalau kamu jumpa, jumlahnya lebih besar, saiznya mesti lebih besar. Begitu. Okey? Sekarang untuk tulis tajuk dan petunjuk dan sumber tak ada masalah. Pelajar dah tahu. Sama je macam dekat graf bar, graf yang lain. Okey, kedudukannya. Yang cikgu nak jelaskan di sini ialah untuk catapai, bezanya ialah label. Label tahun ini kedudukannya di mana, tak sama macam graf bar. Kalau graf bar kedudukannya kita letak dekat bawah sini, tahun kan. Okey, tetapi kalau catapai kita labelkan dekat sini atas, tulis perkataan tahun tu. Tahun 2015. Okey, yang kedua ini dia ada anggaran. So kita ikut. Dalam soalan tu ada anggaran tahun 2016, so kita ikut juga. Tulis juga kat sini. Tahun anggaran. Okey, jadi sebab tu cikgu minta pelajar balance kan, simpan dulu dua ruangan ni supaya kita nak tulis tajuk ni kat sini nanti. Okey, ini ialah label untuk catapai kita. Dah siap ke belum? Belum siap lagi. Okey, dekat atas ni kita nak label, kat bawah kita nak tulis jumlah. Tulis jumlah RM52792 billion. Okey, yang sebelah ni jumlah RM berapa? 46417 billion. Okey. Okey, kenapa cikgu highlightkan nak tulis ni? Kamu tahu. Okey, cikgu nak ingatkan sebab perkara ini yang akan menentukan sama ada catapai kamu nanti boleh dapat full marks ke tidak. Okey, jadi kedudukan tahun ini dekat atas mesti tulis lengkap, jangan lupa. Biasa pelajar cikgu dia dah seronok mewarna, dia lupa nak labelkan. Punca hilang markah yang banyak. Okey, and then yang ini juga penting. Jumlah kat bawah ni juga penting. Okey? So ingatlah bila cikgu dah highlightkan tu maksudnya kamu mesti buat. Okey, seterusnya biasakan ataupun seterusnya kita nak tulis apa dekat dalam catapai ni. Ni. Mulakan dari sini. Mulakan dari sini, kosong darjah ni. Tapi tak payah tulis kosong darjah tu. Tapi biasakan melukis setiap sektor ni, setiap sektor ni daripada tengah atas, ke kanan, ikut arah jam ke kanan. Yang kat sini nak ambil nilai mana? Ambil nilai sudut ni. Ambil nilai sudut. Contoh ni kedudukan dia, sudut. Mak. Sudut tak payahlah tulis 27 darjah, tak payah. Kita just nak tentukan sudut tu. Tapi dalamnya kita akan tuliskan nilai peratus ini. So bila kamu dah lukiskan ikut sudut dia 27 darjah, so tuliskan nilai peratus dia 7.52%. Begitulah seterusnya. Rujuk kepada jadual kamu. Sama juga macam ni. Yang cikgu nak highlightkan ini. Peratus ni mesti tulis. Jangan tersalah ambil nilai dan jangan terlupa tulis simbol peratus. Tadi kita dah tentukan tahun, label tahun dekat atas.
jumlah dekat bawah bulatan, bawah catapai, tahun dekat atas. Satu lagi nisbah jejari nak tulis kat mana? Nisbah jejari ditulis di sini. Nisbah jejari sama dengan 1 nisbah 0.94. Macam tu. Okey? Jadi perlu ingat juga ini simbol ini masih sama dengan kalau kamu buat 2 titik, nanti ada 2 kali titik pula. Yang ni 1, yang ni 1 kan. So jadi kedudukan nisbah jejari ni penting dekat sini. Mesti tulis, wajib tulis. Wajib tulis sama dengan yang lain-lain, item yang lain-lain dekat atas ni. So ini mesti ada, ni mesti ada, ni pun mesti ada. Maksudnya apa yang cikgu tunjukkan kat dalam ni, tajuk, petunjuk sumber dan lain-lain yang ada kat dalam catapai ni, semua mesti ada dalam kertas graf kamu untuk catapai. Okey, itu saja. So, cikgu ulang semula yang kita belajar pada hari ini. Mula-mula kita dapat soalan, kita dah tentukan tajuk. Okey, mula dapat soalan, kita tentukan tajuk dia dekat sini. Okey, kemudian selesai kita tentukan tajuk, kita buat jadual. Okey, jadual untuk catapai rupa dia macam ni, ada 2 bahagian, ada tahun awal, tahun akhir dan semuanya. Okey, kemudian dah siap buat jadual, kita akan kita akan kirakan nisbah jejari. Okey, ini formula untuk nisbah jejari. Okey, ini formula untuk nisbah jejari. Okey, selesai kira nisbah jejari, kita akan kira skala pula sebab kita tak lukis graf lepas catapai lepas ni. Okey, kemudian kita teruskan lagi dengan melukis catapai. Okey, so ingat nak lukis catapai kita akan guna skala jejari 4 cm. So cikgu dah bagi tips tadi nak lukis catapai. Okey, kena bagi ruang. Okey, kosongkan kanan kiri ni supaya gambar rajah nampak cantik aja dekat tengah kan. Macam yang kamu lihat sekarang ni. Dia berada center saja. Itu tips dia. Okey? Dah siap. Okey. Thanks for watching.